Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Natra binti Jaafar, nombor matrik 266348. Okey, hari ini saya akan membuat pembentangan tugasan individu analisis latihan bomba. Sebagai pengenalan, strategi yang sistematik dan logik untuk mempelajari pengetahuan, bakat, kemahiran baharu untuk meningkatkan prestasi seseorang dalam kerjaya dikenali sebagai latihan. Teknik untuk belajar dan melakukan ini juga merupakan salah satu cara memperolehi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kerja atau tugas dengan jaya dan juga cepat. Latihan merangkumi pelbagai aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan hasil individu dalam sebuah organisasi. Usaha ini juga disokong oleh organisasi dan bertujuan untuk membantu seseorang individu dalam melaksanakan tugas dan kewajipan mereka dengan lebih baik dalam peranan yang telah diwakilkan kepada mereka. Kaki tangan yang kurang berpengetahuan dan juga kurang kepakaran telah disasarkan dalam pembangunan. Kemudian mengenai profession yang dipilih. Profession sebagai seorang bomber adalah penting, tetapi ia memerlukan fizikal dan mental yang banyak latihan dan pendidikan untuk menjadi seorang anggota bomber. Anggota bomber bukan sahaja boleh menyara keluarga mereka sendiri, tetapi juga boleh membantu masyarakat di persekitaran perumahan mereka ataupun persekitaran yang terdekat dengan mereka. Sebagai anggota bomber, profession yang maju melalui pangkat dan pegawai bomber penguasa, penolong pegawai bomber atau pegawai di jabatan, tanggungjawab pentadbiran dan kewangan serta operasi memandang kebakaran mengikut Akta 341 serta perundangan lain yang terpakai diamanahkan kepada mereka supaya mempunyai jawatan bertanggungjawab untuk anggota bomber. Selain itu, penolong ketua bomber bertanggungjawab menyelia aktiviti memadam kebakaran, menjalankan penyelidikan dan menguatkuasakan Akta 341 serta perundangan lain yang terpakai di peringkat negeri. Pegawai bomber pula bertanggungjawab sebagai pekerja yang menguasai operasi harian balai dan ditugaskan untuk memadam kebakaran dan melaksanakan tanggungjawab menyelamat sekiranya berlaku kecemasan sama ada kemalangan ataupun bencana alam. Baiklah, kemudian kita cerita sikit mengenai latar belakang organisasi yang telah dipilih. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, kita singkatkan menjadi JBPM. Okey. Bermula pada tahun 1883, pasukan bomber sukarelawan negeri Selangor diarahkan oleh Ashraf Lami dan terdiri daripada 15 orang anggota menjadi anggota bomber pertama di Malaysia pada tahun 1895 pula. Lembaga sanitasi menugaskan kru ini kepada pasukan bomber dan penyelamat tentang Majlis Perbandaran setiap negeri ataupun lembaga luar bandar mengambil alih perkhidmatan itu kerana ia terus berkembang. Pada 1 Januari 1976 pula, KPKT iaitu Kementerian Perumahan dan KPKT telah ditubuhkan untuk menyelia perkhidmatan bomber di penyelamat di negeri-negeri Persekutuan Malaysia telah disatukan ke dalam perkhidmatan bomber Malaysia. Okey, pada tahun 1 Januari 1977, Jabatan Bomber Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Melaka telah menyertai barisan tersebut. Penggabungan Jabatan Bomber Sabah dan Sarawak telah berlaku pada 15 Mei 1981 dan 8 Januari 1977, Jemaah Menteri telah bersetuju menukar nama Jabatan Bomber Malaysia kepada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, di mana pada 21 Februari 1997 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dengan rasminya mengumumkan dan melancarkan pertukaran nama, logo dan juga bendera.
Baiklah, di sini merupakan peranan utama Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Seksyen 5, _1 dan 2 Akta Perkhidmatan Bomber 1988, Akta 341 mewajibkan jabatan itu melaksanakan perkara seperti salah satu tanggungjawab utama anggota bomber adalah memadam api iaitu kebakaran. Dalam kes kebakaran kemalangan, melindungi nyawa dan juga harta benda. Tentukan sama ada terdapat pintu keluar kebakaran dan jika ya, sejauh mana ia diselenggara dan ia dikawal. Siasat sebab punca kebimbangan berkaitan kebakaran. Sekiranya berlaku bencana, berikan bantuan kemanusiaan termasuk perlindungan orang dan juga harta benda. Selain tanggungjawab yang digariskan dalam ayat 1, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia boleh melaksanakan apa-apa kewajipan tambahan yang dibebankan ke atasnya dan undang-undang atau yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk dilaksanakan. Okey, kemudian tugas utama Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, salah satunya dari segi pengurusan, tentukan pengurusan perkhidmatan untuk peranan secara keseluruhan terlebih dahulu. Tentukan sama ada agihan dan pembelanjaan kewangan jabatan mengikut peraturan. Di bawah pengurusan juga terdapat 3 bahagian, iaitu unit pentadbiran, unit kaki tangan dan unit kewangan adalah bahagian yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah operasi. Unit-unit seperti unit pilih bomba, komunikasi, pegalan, logistik, kebakaran dan analitika pembakaran, keberkesanan operasi unit piawaian dan kawalan dan unit pemadam kebakaran adalah sebahagian daripada keseluruhan aktiviti dikuatkuasakan oleh pengurus daerah. Okey, yang ketiga adalah penguatkuasaan Akta Perkhidmatan Bomber 1988, Akta 341, dasar penguatkuasaan dan strategi pelaksanaan perlu dibangunkan dan dilaksanakan. Mengawal dan membangunkan dasar sijil bomber untuk premis diwujudkan dalam bahagian ini. Yang ketiga, mendakwa penyelenggaraan di Akta Perkhidmatan Bomber 1988 dan berangka dan melaksanakan peraturan untuk penyiasatan dan pendakwaan jenayah tersebut. Dasar dan prosedur penyiasatan rancangan dan kebakaran, membangunkan dan mencadangkan peraturan untuk melaksanakan keperluan perkhidmatan bomber 1988. Okey, ini program latihan yang telah dipilih. Pertama sekali, semua pegawai Jabatan Bomber dalam menjalani program latihan yang telah meluas, yang telah dipecahkan kepada 5 peringkat. Yang pertama, pra-penempatan, iaitu yang merupakan asas. Merupakan asas, kemudian peringkat perantara, kemudian nombor 3 adalah lanjutan, peringkat keempat adalah peralihan dan juga yang kelima adalah persaraan. Kemudian fasa-fasa reka bentuk untuk analisis keperluan latihan untuk satu program latihan yang tertentu bagi organisasi tersebut. Jika sesebuah organisasi sedang mencari penyelesaian kepada masalah yang sedang dihadapi, organisasi perlu melakukan analisis keperluan latihan, iaitu contohnya pendekatan untuk mengetahui siapa yang perlu dilatih dan apa yang perlu mereka pelajari. Kehendak yang tidak dipenuhi sering digunakan untuk menggambarkan keadaan keperluan seseorang. Keperluan ialah perbezaan antara apa yang ada dengan apa yang sepatutnya ada. Organisasi mesti melakukan analisis keperluan latihan untuk menentukan sejauh mana latihan itu diperlukan. Organisasi akan mengalami kerugian wang dan juga masa jika latihan yang tidak betul disampaikan. Kemudian di samping menentukan jenis latihan yang diperlukan, ini juga penting dan dalam menentukan keperluan latihan yang akan dijalankan. Walaupun latihan penting untuk kebanyakan organisasi, ia tidak dapat menyelesaikan semua isu yang timbul dalam organisasi tersebut. Justeru apa yang
kembangkan ialah jumlah wang yang telah dibazirkan untuk latihan, dan ia merupakan isu yang sangat besar. Justru pengurusan latihan menjimatkan masa dan usaha untuk program latihan. Akibatnya keperluan latihan organisasi mesti diperiksa dengan teliti untuk menentukan isu yang wujud dalam organisasi yang mengakibatkan penurunan produktiviti dan juga kecekapan di tempat kerja, serta prestasi pekerja yang lebih rendah, dan untuk merangka penyelesaian yang lebih kos efektif untuk mengurangkan pada sisa latihan untuk pekerja mesti dilakukan bersesuaian bagi memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan sesebuah organisasi. Reka bentuk adalah rangka tindakan yang memaparkan susun atur, struktur ataupun ciri sesuatu. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh diklasifikasikan sebagai latihan, termasuk yang menumpukan pada peningkatan kemahiran dan prestasi ahli sesebuah organisasi. Selain itu, ia adalah usaha yang memerlukan yang ditaja oleh organisasi untuk membantu seseorang individu bagi memenuhi tanggungjawab dengan lebih baik dan memenuhi jawatan yang telah diberikan kepada mereka. Usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan prestasi yang ketinggalan kerana kekurangan kemahiran. Latihan organisasi selalunya dilakukan secara formal yang membayangkan bahawa idea, inovasi dan teknologi sentiasa dipersembahkan untuk membantu organisasi mencapai matlamatnya. Program latihan direka bentuk untuk membantu pekerja memperolehi maklumat baru, berkembang kebolehan sedia ada mereka dan mengubah sikap mereka tentang pekerja mereka. Kejayaan mana-mana program latihan banyak bergantung kepada kerjasama dan juga sokongan seluruh organisasi, terutamanya daripada pasukan itu tersendiri. Akibatnya setiap program latihan mesti dapat memujuk peserta bahawa kursus yang akan mereka ambil akan membantu mereka meningkatkan prestasi kerja mereka melalui perkembangan pengetahuan dan kebolehan mereka. Justifikasi penilaian yang dilakukan untuk program latihan yang dipilih dalam organisasi tersebut. Yang pertama, untuk memahami sepenuhnya organisasi adalah perlu untuk memeriksa semua aspek organisasi itu, seperti tujuan, visi dan matlamatnya serta sumber rancangan semasa dan potensi yang belum diterokai. 3 aspek tambahan perlu diteliti dalam sebelum membuat keputusan mengenai latihan, iaitu sokongan pengurus dan rakan-rakan kesediaan pengurus dan rakan-rakan sekerja, dan untuk membantu pelatih dalam aplikasikan pengetahuan, kemahiran dan juga pelarasan sikap yang telah mereka pelajari semasa latihan di tempat kerja. Sumber seperti wang, masa, pembangunan, program, semuanya dipengaruhi oleh strategi organisasi untuk mencapai matlamat organisasi itu sendiri. Dalam menentukan sama ada organisasi mempunyai sumber dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyediakan latihan kepada pekerjanya pada masa hadapan. Yang kedua pula, analisis tugas, iaitu proses mentakrifkan dan merekodkan spesifik sesuatu pekerja, mengetahui apa yang diperlukan untuk bekerja untuk berjaya di mana-mana jawatan tertentu, termasuk maklumat, kemahiran, bakat dan juga tugas yang menyertainya adalah muktamad dalam latihan ini. Menurut O'Connor, Bronner dan juga Doleni 2002, analisis tugas merujuk kepada pengetahuan, kemahiran dan juga kebolehan yang
diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerja dengan lebih baik. Penerangan kerja sangat berguna kerana ini akan menerangkan tanggungjawab dan juga kebolehan setiap pekerja. Yang ketiga pula, analisis pekerja ataupun kaki tangan. Analisis pekerja dilakukan untuk melihat sejauh mana pekerja pergi dengan kebolehan dan juga pengetahuan dan keupayaan mereka. Kepentingan pekerja juga harus diambil kira semasa menentukan keperluan latihan untuk mereka, seperti yang dinyatakan oleh Ivan Vicech 2007. Menurut Maimunah 2008, latihan perlu diberikan kepada mereka yang memerlukan berdasarkan prestasi mereka dan masalah yang dihadapi mereka dalam menjalankan tugas. Yang terakhir sekali adalah rumusan, adalah diharapkan bahawa mereka akan mempunyai tahap kecekapan yang tinggi dan tugas mereka serta tanggungjawab yang tinggi terhadap masyarakat secara keseluruhan sebagai seorang anggota bomba. So, kerana mereka sangat didorong cekap bermaklumat, cekap berkemahiran. Mereka bentuk program keupayaan jurulatih untuk memberi hala tuju dan keupayaan penganjur untuk merancang dan melaksanakan program latihan dengan betul, semuanya memainkan peranan dalam kejayaan sesuatu program. Para peserta akan mendapat banyak keuntungan jika penganjur berjaya menawarkan penginapan yang cukup menyenangkan, serta guru-guru peringkat tertinggi yang berpendidikan, berpengetahuan dan juga berpengalaman dan boleh berkomunikasi dengan berkesan. Sikap, berpengetahuan dan bakat mereka semua akan terjejas oleh disebabkan semua yang telah saya katakan, bincangkan di atas tadi. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Selamat. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.